Hentikan berpolitik dan fokus kepada pentadbiran dan memulihkan negara. Untuk itu, kita perlukan reconciliation atau rekonsiliasi. Selepas perjalanan kempen dan juga pemilihan kerajaan dan Perdana Menteri yang agak kontroversi dan divisif, yang agak membelah bahagikan penduduk-penduduk Malaysia, antara mereka yang sokong puak A dan juga sokong puak B. Tetapi sekarang itu semua sudah berlalu. Kita fokus bukan pada apa yang sudah berlaku, tapi apa yang ada di hadapan kita. Untuk berbincang dengan saya berkenaan dengan bagaimana anak muda boleh menggerakkan usaha rekonsiliasi ini adalah Fauzi Fazil. Fauzi adalah Exco Majlis Belia Malaysia dan menyertai kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menyertai Sarawak ini. Ya, terima kasih Luqman. Ya Fauzi, anak muda ini kita lihat menarik juga coraknya pada kali ini. Sudah tentu sedia maklum PRU pertama menyaksikan undi 18 secara penuh keseluruhan di peringkat nasional. Sebelum ini kita hanya saksikan di PRN saja, di PRN Johor. Kita masih lagi belum ada data berkenaan dengan kecenderungan umur muda ni 18 hingga 30 dan 34 ni undi ke mana. Tapi bagaimana anak muda ini menggerakkan usaha rekonsiliasi selepas PRU 15, perjalanan PRU 15 yang agak penuh dengan onak dan duri dari segi divisiveness. Okey, baik. Terima kasih Luqman. Yang pertamanya kita kena akui dalam PRU ke-15 ini isu-isu perkauman itu dimainkan dengan agak hangat ya. Kalau kita tengok trending TikTok 13 Mei ya dibincangkan oleh mereka yang saya boleh gambar agak muda dalam umur 20-an dan sekitarnya, dan dimainkan juga oleh setengah influencer di TikTok. Dan dia menjadi satu penggerak kepada golongan-golongan muda untuk keluar mengundi. Itu satu yang baik bagi saya kerana ada semangat kesedaran untuk golongan muda terlibat dalam pilihan raya kali ini. Berbanding dengan PRN Johor di mana hanya kurang 10% golongan undi 18 ini keluar. Itu satu yang baik. Cuma apabila elemen-elemen perkauman, etnisiti itu dimainkan dengan terlampau hangat, memetik perkara-perkara yang tidak patut, kemudiannya dia akan membarah kemudiannya. Di sini saya melihat mungkin kegagalan apabila kita menggubal akta undi 18 ini tidak disertakan dengan elemen advokasi. Di sini kita mengingatkan berkali-kali apabila tahun 2019 akta undi 18 ini dibawa, elemen advokasi perlu disertakan di mana golongan belia, pertubuhan belia seperti MBM ini perlu dilibatkan bersama dengan SPR, turun ke bawah dan membantu untuk memberi kesedaran tentang advokasi politik. Tapi itu tidak berlaku di mana kita tengok bukan hanya bajet tidak menyentuh tentang advokasi politik, malah keadaan PKP COVID-19 itu menghalang terus advokasi politik daripada berlaku dan menyebabkan golongan belia gagal di situ untuk memahami. Sebelum ni kita sering menganggap bahawa golongan muda ini, kepercayaan yang agak dominan bahawa adalah golongan muda ini mungkin tidak begitu mudah terpengaruh dengan permainan sentimen-sentimen perkauman sebagaimana mereka yang mungkin lebih lanjut usia, golongan yang lebih berusia dan lebih tua. Jadi mengapa? Adakah satu kejutan kita menyaksikan di TikTok sebagai contoh seperti yang Fauzi sebut tadi? Kita lihat ada TikTok wave pada kali ini. Mengapa anak muda juga boleh termakan dengan ini walaupun mereka sepatutnya mempunyai pemikiran lebih terbuka, mereka mempunyai akses kepada sumber maklumat yang lebih pelbagai daripada pelbagai pihak? Ini merupakan kejutan juga untuk kami di peringkat pertubuhan belia ni, di mana kami sebagai pemimpin belia ni tak sangka rupanya golongan belia ni perasaan sayangnya kepada etnik, kepada bangsa dan negara itu sangat tinggi. Apabila dicuit, rupanya mereka responsif. Kalau kita tengok sebelum ni, kalau kita ada program-program yang melibatkan tentang program jati diri, tak nampak ditonjolkan sangat dalam golongan belia ni di mana mereka perasaan sayang kepada etnik dan bangsa itu. Tapi kita dapat tengok rupanya kalau datang ancaman dan sebagainya, mereka sebenarnya ke depan untuk mempertahankan. Cuma mungkin kesalahan daripada situasi sekarang ini, elemen etnisiti yang negatif dibangkitkan, bukan etnisiti yang membangkitkan jati diri. Tapi di sini saya dapat lihat rupanya golongan belia ini bukan golongan yang pasif apabila kita bercakap tentang isu jati diri. Cuma kita perlu betulkan angle dan naratifnya saja. Adakah kita lihat parti-parti politik masing-masing lebih mungkin cenderung kepada memainkan elemen-elemen etnisiti yang negatif berbanding positif? Mereka lebih gemar menyemarakkan api untuk membenci pihak lawan berbanding dengan mengangkat parti sendiri dan tawaran-tawaran sendiri. Saya rasa to be fair, politik etnisiti tak dapat dipisahkan daripada negara-negara membangun seperti kita ya, di mana garisan antara Bumi Putera bukan Bumi Putera itu masih luas, masih jelas terbentuk.
apabila kita tak kata jangan main politik etnisiti, mungkin itu sesuatu yang terlampau tidak mungkinlah tak dapat berlaku. Ada dimainkan kalau kita tengok, tapi tidak semua parti politik yang bermain di garisan itu. Dan parti politik yang dulu kita tengok begitu ortodoks dengan fahaman Melayu Islam ni pun dah mula kurang bermain. Tapi masih ada saki-baki yang masih bermain di garisan itu. Cuma kita tak sangka golongan yang 30 ke atas, 40 ke atas, belia-belia akhir ni mereka dah agak matang. Golongan belia awal ini yang kita tak sangka rupanya mereka responsif dengan isu-isu yang... Adakah mereka mungkin lebih mudah terpengaruh? Sudah pasti. Kalau kita tengok isu itu dimainkan dan dapat kalau kita tengok view di TikTok tu sangat tinggi ya. Dan kalau kita boleh kaitkan pula dengan kadar keluar mengundi yang tinggi itu. Kalau kita tak pasti kenapa mereka kadar keluar mengundi 18 ni begitu tinggi, tapi kalau kita boleh kaitkan dengan keadaan di media sosial yang bermain dengan isu etnisiti ini, saya rasa mungkin ada kaitannya di situ. Okey. Baik, kita akan kembali bersama dengan Fauzi Fazil, Exco Majlis Belia Malaysia. Kita akan berhenti rehat seketika. Lebih banyak akan dibincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, sama kembali bersama dengan Fauzi Fazil, Exco Majlis Belia Malaysia. Fauzi, sebentar tadi kita bincangkan perkara yang agak menarik dan cocok dengan apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor ini berkenaan dengan sentimen kebencian dan perkauman yang terlihat meningkat dalam kalangan anak muda menjelang hari pengundian 19 November pada suatu ketika berkempen di TikTok khasnya. Itu satu untuk rekonsiliasi pasca pelantikan Perdana Menteri dan juga pembentukan kerajaan agar kita tidak akan menyaksikan ketidakstabilan untuk bertahun-tahun lamanya. Seperti kita saksikan sejak 2-3 tahun lepas. Tapi saya mau bincang juga berkenaan dengan peranan anak muda. Bukan sahaja dari segi rekonsiliasi, tapi dalam penggubalan dasar dan secara umumnya penambahbaikan negara. Kerana anak muda sudah tentu begitu-begitu penting. Dan kali ini kita ada pengundi anak muda yang jauh lebih ramai daripada mana-mana tempoh dalam sejarah sebelum ini. Jadi dalam kerajaan baru yang bakal terbentuk ini, sama ada dalam kabinet atau luar kabinet atau apa sahaja role, peranannya, apa harapan Fauzi dan juga MBM tentang bagaimana anak muda patut dilibatkan dengan lebih aktif dan direct dan lebih meluas dalam pentadbiran negara secara keseluruhan? Okey, baik. Pertamanya berkenaan dengan peranan ni, sebelum kita pergi kepada harapan tu. Peranan yang telah dimainkan oleh MBM terutamanya lah adalah kita apabila berlaku gelojak politik etnisiti yang melampau ni, kita cuba datang dengan kempen Kita Kawan, hashtag Kita Kawan, dan juga sampaikan salam ya. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik di media sosial, dan kita dapat lihat selepas kempen itu dijalankan, bahang pergolakan etnisiti itu dapat dikurangkan sedikit, dan video-video yang nampaknya agak membawa kepada etnisiti yang negatif ini dapat kita bendung dengan kerjasama SKM dan juga PDRM. Itu yang pertama. Yang keduanya, harapan kita melihat kepada kerajaan yang akan dibina selepas ini, kita mengharapkan pelibatan belia seperti yang dibawa oleh sebelum ini, seperti dibawa oleh Datuk Seri Ismail Sabri, di mana beliau melibatkan golongan belia. Bukan kita nak harap belia jadi menteri atau sebagainya, tapi terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Kita dapat lihat sebelum ini wakil kita daripada Majlis Belia Felda terlibatkan dalam Board of Director Felda sendiri, membuat keputusan untuk Felda. Golongan belia membuat keputusan, dan kita mengharapkan perkara ini berlaku dengan lebih luas dalam JLC dan juga institusi kerajaan yang lain, di mana golongan belia ini bukan hanya kita menyokong dasar kerajaan, tapi kita bersama membuat keputusan. Adakah mungkin satu halangan kepada itu, pelantikan atau pemilihan lebih banyak anak muda dalam setiap struktur pentadbiran kerajaan, bukan sahaja kabinet? Kita gemar bercakap tentang kabinet, tapi kita lupa ada banyak lagi seperti yang Fauzi sebutkan sebentar tadi, dalam Felda, dalam GLC dan sebagainya. Adakah harapan untuk membanyakkan, meramaikan anak muda ini mungkin sedikit dipudarkan dengan hakikat bahawa kali ini kerajaan mempunyai lebih banyak parti? Saya rasa berbanding mana-mana tempoh dalam sejarah sebelum ini, kerana kerajaan gabungan justru mungkin akan timbul lebih banyak desakan dan tuntutan supaya lebih ramai orang daripada lebih banyak parti perlu dilantik ke posisi 1, 2 dan 3 dan sehingga 10, dan kurangkan tempat untuk anak muda. Ya. Kalau kita melihat posisi dengan jawatan bergaji dan allowance sebagainya, of course dia akan terhad. Yang kita minta adalah ruang untuk membuat keputusan. Maksudnya kita wujud dalam struktur kerajaan tanpa, saya rasa banyak pemimpin belia yang sanggup untuk duduk dalam struktur kerajaan tanpa gaji dan juga allowance, asalkan kita dapat melibatkan diri, kita dapat pengalaman dan kita dapat menyumbang dalam kerajaan. Itu yang pertama yang kita rasa, ruang-ruang yang perlu diberikan
tanpa kita perlu melihat kepada imbalan balik kepada golongan belia. Buka ruang itu dulu, wujudkan posisi yang tertentu dengan niat untuk membangunkan belia itu, bukan untuk memberi gaji atau memberi allowance dan sebagainya. Apa peranan yang Fauzi saksikan daripada anak muda dan juga belia-belia dalam penambahbaikan negara ini bergerak ke hadapan? Saya melihat kita dalam era baru di mana golongan belia sudah tidak dapat dibaca. Kalau kita tengok laporan daripada agensi-agensi pembuat kajian tentang PRU baru-baru ini, semua terdapat baca kecenderungan golongan belia, terutama undi 18 ini. Jadi itu satu benda yang baru dan memerlukan golongan belia sendiri yang lebih rapat dengan golongan belia yang di bawah ni 18 ke 20 tahun ini, di mana kami seperti saya katakan tadi, pemimpin belia itu dapat mainkan peranan, dapat memahami, dapat menyampaikan suara golongan belia yang lebih jauh dengan kerangka kuasa ini. Adakah Fauzi merasakan bahawa golongan belia ini akan lebih biasa dengan keperluan untuk bertolak ansur dan berbincang dan mengalah dengan musuh-musuh dan seteru politik? Apa yang saya maksudkan adalah, kita buat kali pertama ni dalam sejarah negara kita Parlimen tergantung. Jadi parti-parti dan gabungan-gabungan yang sebelum ini banyak perbezaan, menjadi musuh ketat, seteru dan sebagainya, mereka perlu duduk semeja dan bincang dan mengalah, mungkin ada kompromis dan sebagainya untuk bersatu. Ini kita tidak pernah saksikan sebelum ini, di mana mungkin golongan lebih berusia lebih biasa dengan two party system, 2-3 coalition system. Anak muda muncul di pentas politik melalui Undi 18 kali pertama dan ini terjadi. Adakah generasi akan datang yang bakal menjadi mereka yang berumur 40-50 tahun dalam masa 20 tahun, 30 tahun akan datang akan lebih bersikap terbuka dan embrace prinsip yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua, kerana mereka sudah biasa dengan hakikat dan keperluan untuk bertolak ansur dan kompromis dengan musuh sekiranya perlu. Di sini saya rasa ruang platform itu perlu ada. Kita bercakap tentang benda baru, era baru ini di mana rekonsiliasi dan kita perlu duduk dengan musuh musuh berabad-abad. Kalau tanya saya pun tak tahu macam mana endingnya nanti. Tapi kita perlukan platform untuk meletakkan mereka bersama golongan belia ini, untuk kita menunjukkan bahawa tak mustahil untuk musuh berabad-abad lamanya untuk bersama-sama membangunkan negara ini. Yang penting ada platform dan pelibatan belia itu. Kalau kita tak boleh letakkan belia di luar kerangka pembuat keputusan ini, kerana apabila mereka berada di luar, mereka tidak tahu bagaimana hubungan ataupun pembaikan permusuhan itu dapat berlaku. Dan kalau mereka tidak berada di dalam, mereka berada di luar, dan mereka akan meneruskan permusuhan yang berabad-abad ini. Bagaimana MBM mengharapkan kerajaan akan menghulurkan ataupun berdialog dengan kalian untuk membantu dalam usaha untuk menambah baik dan mengembalikan Malaysia ke landasan yang betul? Dan apa yang MBM sanggup lakukan untuk kerajaan? Kami seperti kita nyatakan dalam perlembagaan kita adalah mendokong kepada dasar-dasar kerajaan, terutama pada isu-isu pembangunan belia. Of course, kita sudah pasti ada perbezaan pendapat dengan pihak kerajaan. Walaupun sebelum ini kita ada perbezaan pendapat, tapi kita dapat selesaikan di meja rundingan. Tapi kita perlukan mediator yang betul. Saya ambil peluang ini untuk kita mengingatkan kembali apa yang berlaku tahun 2019 apabila kita ada mediator yang salah di peringkat KBS. Itu YB Sheikh Shadiq. Kita menghadapi pertempuran yang panjang sehingga pembangunan belia di Malaysia itu tergendala seketika. Mengapa salah? Kerana di mana kelemahan? Kita mengakui di peringkat kita mungkin kita ada kelemahan tersendiri, dan juga di peringkat YB Sheikh Shadiq mungkin beliau masih terlampau muda untuk mengemudi KBS itu. Negosiasi, timbal balik, tolak ansur itu perlu, dan perkara ini bukan mudah untuk dilakukan oleh mereka yang kurang pengalaman di lapangan. Oleh itu kita mengharapkan, kita di peringkat MBM kita bersedia untuk mendukung dasar kerajaan untuk membangunkan pembangunan belia di Malaysia, tapi kita perlukan mediator yang betul, mereka yang sedia yang untuk mendengar suara dan untuk bertolak ansur. MBM ada cadangan dan saranan kepada Perdana Menteri untuk Menteri KBS, Kementerian KBS? Kita memberikan wewenang ini kepada Perdana Menteri yang ada sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita memberikan wewenang itu, tetapi kita meletakkan asas yang pertama, jika boleh mereka yang terlibat dengan isu-isu di mahkamah ini tidak dilibatkan dalam kabinet beliau. Dan YB Shadiq kita difahamkan ada kes yang perlu beliau hadapi. Selesaikan kes itu. Kalau beliau sudah bersedia, mungkin boleh kembali dengan lebih matang dan juga minda yang bersedia untuk terbuka untuk berbincang. Baik, terima kasih Fauzi Fazil, Exco Majlis Belia Malaysia, dan terima kasih kepada anda seperti yang
sudah pun disebut dan dijanjikan sebentar tadi. Kita akan terus mengikuti perkembangan pasca pemilihan Perdana Menteri, pelantikan Perdana Menteri dan juga menjelang pembentukan kabinet dan kerajaan baru. Semuanya di saluran 501 dan astroawani.com. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.